Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita bolehlah bersama-sama secara online, ya. Tidak sebagaimana biasa, sebagaimana yang dilakukan pada waktu-waktu PKP ni, ya. Dan alhamdulillah dapat sekali lagi kita kira bersamalah dengan ahli-ahli masjid Nurul Jannah, ya. Betul, ya, Nurul Jannah Meru. Saya ingat dah lama saya tak ke sana. Last saya itu, saya ingat bulan berapa last saya itu, ya, awal tahun kot. Ataupun selepas PKP bulan 7 itu saya pernah pergi kerana sekali, ya, kuliah subuh atau kuliah maghrib. Alhamdulillah pada waktu itu kita dapatlah berkongsi sikit sebanyak berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Baik, malam ni insya-Allah taala kita nak berkongsi juga sikit sebanyak perkara berkaitan dengan agama kita lah, ya. Of course secara khususnya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbalik kepada tajuk kita. Saya pun tadi bila orang minta tajuk dengan saya duk fikir apa yang tajuk kita nak kongsikan. Alhamdulillah dapatlah tajuk, ya. Mana tajuk itu? Ingin ke syurga, jagalah wudu. Itulah tajuknya. Mungkin bagi kita tajuk ni agak ringkas, ya. Tapi sebenarnya bila kita lihat ia satu perkara yang menarik untuk kita kongsikan, ya. Kerana setiap daripada kita ingin ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat dalam Quran, banyak ayat yang Allah Taala menyebut tentang syurga. Dan telah menjadi matlamat kita untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab itu bila kita belajar akidah, dalam hal ehwal ghaibiyat tu, kita belajar akidah ada beberapa segmen tu, tajuk yang besar. Salah satunya ialah syurga, babul jannah wan nar. Itulah tentang syurga dan juga tentang neraka. Dan ada satu perkara yang perlu kita tahu berkenaan dengan perkara yang bersabit dengan syurga, sebab Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebut dalam Quran dan menjadi idaman kita lah untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, bahkan kalau kita lihat dalam surah As-Sajdah, ayat yang ke-16 yang kita sering baca, dan saya pastilah sebahagian masjid ada duk baca surah berkenaan, especially pada subuh Jumaat, surah As-Sajdah. Di mana pada ayat ke-16 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya. Orang yang beriman malam dia tak senang untuk memperbanyakkan tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lantas apa dia buat? Dia bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia semayang. Boleh jadi dia baca Quran, boleh jadi dia berzikir, beristighfar dan seumpamanya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kata Allah, dia berdoa kepada Allah. Khaufan wa tama'a.
secara takut, yakni takut daripada azab Allah, wa tama'a, dan dia nak kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tak menjadi kesalahan untuk kita beramal untuk kita dapatkan kelebihan Allah Subhanahu wa taala, especially ganjaran pahala dan syurga. Dan setiap daripada orang yang beriman, of course lah dia nak syurga. Sebab kita ada dengar jugalah di sebahagian mungkin orang kata kuliah-kuliah tasawuf yang mendalam ni, yang dia kata bila kita beramal, kalau kita masih ada niat nak kepada syurga, kita tidak dikira ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makrifah kepada Allah, bahkan dia kata itu dikira sebagai beramal kerana nafsu. Itulah nafsu ukhrawi. Dan saya kira pendapat ataupun kata-kata yang berkenaan bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jelasnya dalam surah As-Sajdah ini, ayat ke-16, Allah Ta'ala suruh kita beramal. Dan Allah Ta'ala sebut orang yang beriman ni, bila dia beramal, dia ada dua sifat. Itulah khaufan wa tama'ah. Every morning, Jumaat kita baca ayat berkenaan. Tapi sejauh mana kita menghayati maknanya. Kata Allah, orang yang beriman ni bila dia berdoa ataupun bermunajat kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sedia ada, dia takut kepada Allah dan dia tamak, yakni dia nak kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diterangkan oleh ulama-ulama kita, antaranya Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Khaufan min azabillah katanya. Orang yang beriman bila dia beramal, dia mesti takut kepada azab Allah. Wa tama'an, yakni tama'an fi sawabillah. Dan dia mesti juga pada masa yang sama, selain dia takut kepada Allah, dia juga tamak, yakni nak sungguh-sungguh kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjadi kesalahan. Malah amat-amat dituntut untuk kita rasa nak kepada balasan Allah, dan tidak ada balasan yang lebih besar dalam syurga, di hari akhirat, melainkan kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun ajar kepada kita, kalau kita minta syurga, mintalah syurga yang paling tinggi dan paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah syurga Al-Firdaus. Di mana kata baginda umpamanya dalam Sahih Bukhari, idza sa'altumu al-jannata fas'alu al-firdaus. Nabi kata bila kamu minta syurga, maka mintalah syurga Al-Firdaus. Kenapa? Kerana syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi. Baik. Kembali kepada perkongsian kita. Jadi nak cerita, setiap orang nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira tidak ada orang yang kata dia nak masuk neraka ataupun dia tak nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang nak masuk syurga. Orang beriman, of course lah dia nak masuk syurga. Kan? Baik dia orang yang soleh ataupun tidak soleh lah. Bahkan kalau kita tanya orang yang tidak beriman sekalipun, pengikut-pengikut ajaran atau agama yang lain selain daripada Islam, kita tanya saja, do you want paradise? Dia kata, yes, I want to enter paradise. Nak masuk syurga tak? Nak lah, dia kata. Kerana di sisi sebahagian agama, termasuk agama-agama yang samawi, yang juga berasaskan kepada agama Allah pada asalnya, seperti Nasara, Yahudi, mereka juga ada prinsip berkaitan syurga dan neraka. Dan agama selain samawi sekalipun juga ada perkara yang berkaitan dengan syurga dan juga neraka. Dia percayalah syurga dan neraka tu. Jadi kalau kita tanya mereka pun, do you want to enter paradise? Dia pun kata, I want to enter paradise. Dia pun nak masuk syurga. Tapi soalnya, macam mana nak masuk syurga tu? Kan? Sebagai seorang yang beriman, of course lah kita nak masuk syurga ni, ada banyak orang kata apa, perkara yang perlu kita tahu. Banyak sangat. Tetapi secara kesimpulannya, menerusi pengajian kita, baik hak ewak akidah, baik hak ewak ibadah, dan bila kita belajar, baik kita belajar tafsir, baik kita belajar hadis, atau apa-apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan syariat ini, secara keseluruhannya, untuk kita masuk syurga ni, satu saja. Itulah kita, bukan satu, beberapa perkara yang penting. Pertama ialah kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu hak paling menyeluruh sekali. Ataupun apa disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, katanya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nak masuk syurga ni kan,
Caranya satu, caranya antara cara yang penting itulah. Itulah imtisalu awamirillah. Itulah kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa imtisalu nawahi. Kita mendengarkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh buat apa yang Allah Taala suruh, tinggal apa yang Allah Taala larang. Baik dari hak awal akidah kita, apa yang Allah Taala suruh kita berpegang dengannya. Sebab itu kita kena belajar akidah Islam, especially pegangan ataupun akidah yang dipegang oleh para salafus soleh di kalangan para sahabat Nabi, tabi'in yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah baik mesti kita berpegang dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengelakkan perkara-perkara yang dilarang. Begitu juga dengan haiwan ibadah. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Allah Ta'ala suruh semayang, kita semayang. Sebab itu adanya ahkamus salah, the Islamic jurisprudence of prayer, hukum hakam semayang yang diambil, yang dicedok, yang dirumuskan daripada kelakuan dan perbuatan Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Dan tidak ada cara lain melainkan kita mengikuti contoh daripada Rasulullah SAW. Jadi ibadah buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh semayang, kita semayang. Walaupun kita ni kadang-kadang semayang tu taklah bagus mana kan. Tak cakap orang lah ustaz pun sama. Tapi mesti semayang. Dan kita belajar semayang daripada satu masa kepada satu masa. Jangan kita hanya berpada dengan ilmu yang kita ada. Kan? Kita ingat kita dah bagus dah semayang ni. Tapi banyak lagi perkara yang kita tidak tahu. Maka hendaklah kita sentiasa belajar. Begitu juga Allah Ta'ala suruh puasa, kita puasa. Dan tidak banyak puasa yang diwajibkan. Hanya puasa Ramadan sebanyak 30 hari setahun. Suka tidak suka, kita kena teruskan ibadah berkenaan. Allah Ta'ala suruh zakat, Allah Ta'ala tu haji, dan apa-apa yang berkaitan dengan ibadah. Dan Allah Ta'ala larang kita untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Allah Ta'ala tak benar kita meninggalkan semayang. Kita janganlah tinggalkan. Itulah maksudnya kita dari sudut hak awak ibadah. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan kita jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu juga dengan akhlak. Akhlak apa yang Allah Ta'ala suruh kita amalkan. Allah Ta'ala suruh kita jadi orang yang baik kepada diri kita. Nak sebut buat baik pada isteri kita, pada anak kita. Nombor satu sekali buat baik pada diri kita. Kerana pada diri kita juga ada hak-hak yang kita mesti tunaikan. Kemudian kita berbuat baik kepada isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kemudian yang dekat dengan kita, jiran-jiran kita, sahabat andai kita dan seluruh muslimin muslimat, kita disuruh untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang kita kata belajar tentang tazkiyatun nufus, yakni memperbetulkan akhlak kita, belajar tentang sifat-sifat mahmudah dan kita cubalah sebaik mungkin untuk kita tinggalkan akhlak-akhlak yang mazmumah, yakni akhlak-akhlak yang buruk. Walaupun untuk kita melazimi akhlak yang baik ini bukanlah satu perkara yang sukar. Dan kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, sebahagian daripadanya pun tidaklah orang kata pada peringkat awalnya bagus. Ada sebahagiannya juga, ada sikit sebanyak akhlaknya itu ditegur oleh Nabi SAW. Dan ini kita belajar dalam hadis-hadis, dalam buku-buku hadis, berkaitan sebahagian lah kita kata sahabat Nabi pun betul kan. Akhlak mesti bagus. Baik. Jadi imtisalu awamirillah wajtinab nawahihi. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu asas kalau kita nak berjaya, especially di akhirat nanti untuk masuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. Itu basic kita dalam beragama dan juga dalam kehidupan ini. Bila kita buat hal tu, insya-Allah Ta'ala. Tapi bukan sekadar itu. Nombor satu saya sebut, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dan untuk kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, yang merangkumi akidah yang saya sebut pada peringkat awal tadi. Merangkumi juga ibadah, merangkumi akhlak dan hal-hal yang berkaitan dengan syariat ini. Kita nak buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh, nak tinggal Allah Ta'ala larang itu, dia mesti juga berdasarkan kepada dua perkara lain yang penting. Pertama, kita kena ikhlas. Bila kita nak buat apa Allah Ta'ala suruh. Bila kita nak tinggal apa Allah Ta'ala larang. Nombor satu mesti ikhlas. Mana kita buat tu kerana Allah Subhanahu
wa ta'ala dan tidak kerana perkara yang lain. Sebab itu ikhlas ni penting. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk. Ini kita pun sering duk baca. Malam-malam ada sebagian masjid dan surau duk baca surah Al-Mulk after Isyak. Walaupun sebenarnya surah Al-Mulk ni tak ada kena-mengena dengan sembahyang Isyak pun. Kan? Kita boleh baca anytime, anywhere. Kan? Dan antara waktu yang digalakkan juga ialah pada waktu malam before kita tidur. Kerana bila kita lihat, ada juga hadis-hadis Nabi yang sebahagiannya sahih. Nabi SAW membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Bukan selepas Isyak tapi sebelum tidur. Jadi boleh kita baca. Bagus, bacalah surah itu. Tapi apa yang lebih penting daripada kita membaca sahaja ialah kita melihat dan mentadabburi akan maksudnya. Surah Al-Mulk bukan banyak, ada 30 ayat saja. Kan? Sebab itu kalau boleh kita baca, jangan hanya baca Quran itu tapi juga melihat kepada maksudnya. Tengok juga makna untuk kita mentadabburkannya. Lainlah kalau kita ni dah reti bahasa Arab, kita baca kita faham, kita baca kita faham, itu pun masih perlu lihat kepada maksud dan makna menurut pentafsiran ulama-ulama kita menerusi tafsir Rasulullah ataupun tafsir para sahabat dan tabi'in atau seumpamanya. Kalau dah tahu pun nak kena tengok juga maksud untuk kita mentadabburkannya, lebih-lebih lagi yang kita ni tidak tahu bahasa Arab. Mesti kita lihat maksud dan maknanya satu persatu. Sebab itu kata ulama kita, antaranya Al-Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, satu buku zikir yang bagus untuk kita belajar. Kita nak belajar tentang zikir-zikir syarak lah. Kerana dalam market hari ni pun banyak zikir-zikir yang tidak ada asal yang diamalkan oleh umat Islam kita, unfortunately. Tapi kalau kita nak tahu zikir-zikir Rasulullah, kita belajar Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi yang dianggap sebagai buku zikir yang muktabar dalam dunia Islam. Kita belajar waktu tu. Dan dia satu buku yang bagus lah. Saya tak pastilah di Masjid Nurul Jannah ni belajar tak belajar kitab tu. Kalau tak belajar, cari satu slot, panggil ustaz yang boleh mengajar, ajar kitab berkenaan. Saya pun ada juga orang suruh ajar Al-Adhkar ni. Pada peringkat awal bukan main lah, panggil ustaz asas suruh mengajar buku Al-Adhkar zikir. Tapi tak lama lah saya 2 tempat panggil suruh ustaz mengajar Al-Adhkar. Dua-dua di Gombak. Satu surau, satu masjid. Panggil yang mengajar zikir. Kuliah 1 okey. Kuliah 2 okey. Kuliah 3 okey. Masuk bulan ke-4, bulan ke-5 dah ditangguhkan kuliah. Baru bincang pasal prinsip zikir tu. Bila kita bincang pasal prinsip zikir, adalah kena-mengena tentang peramalan kita yang tidak berapa menepati dengan peramalan Rasulullah SAW dari sudut zikir ni, maka jadi timbul masalah. Jadi peringkat awal nak belajar zikir tu baguslah. Tapi bila didedahkan prinsip-prinsip dalam hal awal berzikir, menurut sunnah Nabi SAW, jadi ada pula yang kita tidak suka. Baik, kembali pada yang tadi. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Adhkar, di samping dia suruh kita baca Quran, dia suruh kita tadabbur. Kata beliau, i'lam anna min afdalil azkar tilawatul Quran wa annal maqsud minat tilawah at-tadabbur. Kata An-Nawawi memang sudah dimaklumi dan disepakatilah kita kata, ataupun di sisi majoriti para ulama, sebaik-baik zikir ialah membaca Quran. Tetapi katanya yang dimaksudkan dengan membaca Quran itu bukan hanya kita membacanya, tetapi at-tadabbur, yakni kita mentadabburi akan maksudnya. Jadi kita baca dan lihat maksudnya. Balik kepada surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala pada peringkat awal, apa kata Allah? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ni maha suci Allah, maha memberkati Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi, maha agung, yang mana pada tangannya kerajaan dan dialah yang maha berkuasa, dan dia juga telah menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa taala is the only one who created life and death. Mana Allah Taala yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, untuk Allah Taala menguji kita, siapakah di kalangan kita ini yang baik amalannya. Bukan banyak amalan, yang baik amalannya.
Baik-baik amalan di sini apa maksud? Al-Imam Al-Qadhi Iyad dinukilkan oleh ramai ulama-ulama tafsir termasuk Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir dan ramai lagi menjelaskan kepada kita apa maksud amalan yang baik. Amalan yang baik ini ialah dua. Pertama ialah al-ikhlas, yang ini kita beramal ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah mutaba'atul Rasul, itulah kita mengikut contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita ikhlas. Kita nak buat benda yang Allah Taala suruh, kita nak tinggal Allah Taala apa yang Allah Taala larang, dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut akhlaknya. Hendaklah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat dalam buku-buku penyucian jiwa, babul ikhlas. Bab ikhlas ini adalah bab yang terawal yang didahulukan oleh mereka berbanding bab-bab yang lain. Paling mudah kita lihat Riyadhus Salihin. Buku Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada orang ingat itu buku hadis. Yes, itu buku hadis kerana Al-Imam Nawawi menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi dia juga adalah satu buku untuk kita tahu tentang penyucian jiwa berasaskan kepada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu kita lihat Al-Imam Nawawi sebut dalam mukaddimah buku Riyadhus Salihin, antara sebab dia karang buku ini ialah untuk dia bawa kita kepada penyucian jiwa. Dan bila kita lihat bab-bab yang didahulukan oleh beliau pun bab penyucian jiwa. Dia tak mula dengan babus salah. Dia tak mula dengan babus zakah, the chapter of prayer atau the chapter of zakat. Jauh sekali babul hajj, the chapter of pilgrim, bab haji, tak. Bahkan bab-bab ibadat diakhirkan, ujung-ujung tu. Ujung-ujung baru mari bab ibadat, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Bab peringkat-peringkat awal ni semua bab akhlak. Dan didahului dengan hak ehwal hati. Apa bab pertama dalam Riyadhus Salihin? Babul ikhlas. The chapter of good intention. Ikhlas ni nak diterjemahkan, orang Melayu pun kata ikhlas. Niat yang baik. Sebenarnya ikhlas ni dia bukan sekadar niat yang baik, tapi dia niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Al-Imam Nawawi mula-mula bab mai babul ikhlas. Bab ikhlas. Kenapa? Kerana kita tak boleh bercerai daripada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikhlas dalam bab akidah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar mentauhidkannya. Kerana kita kena lihat dalam dunia hari ni pun, kalau kita tak belajar betul-betul akidah Islam, takut-takut kita terlibat dengan sikit sebanyak kesyirikan tanpa kita sedar. Kan? Banyak hari ni. Perkara yang kadang-kadang kita lihat orang mengagung-agungkan, kadang benda tu tak perlu diagungkan sama sekali. Nampak? Jadi itu perlu kita ingat. Ikhlas. Ikhlas dalam ibadah, of course lah kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh riak, tak boleh ujub, tak boleh sum'ah. Itu nak kena belajar. Riak tu apa benda, ujub tu apa benda, sum'ah tu apa benda. Kena belajar dalam ilmu penyucian jiwa. Jadi kena ikhlas. Dan yang kedua, dalam pada kita melakukan apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata apa yang disuruh oleh Allah ni, apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi lah. Kerana Nabi ni wakil Allah. Kan? Dalam pada kita nak melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi-Nya juga, dan nak meninggalkan apa yang dilarang, pertama kita kena ikhlas, dan yang kedua of course lah kita kena mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti jejak langkah dan mencontohi baginda. Pasal tidak ada contoh yang paling baik dalam hal ehwal beragama ni melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ada surah Muhammad, betapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menjadikan Nabi sebagai ikutan kita. Bahkan dalam surah-surah yang lain Allah Taala menyebut secara bertebaran berkaitan dengan Rasulullah. Bahkan sebahagian Quran adalah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman antaranya dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Selepas Allah Ta'ala, tak ada orang lain. Mari nombor dua. Rasul. Ati' Allah, taat Allah nombor satu. Kemudian ati' Rasul.
taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga ketua-ketua kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, dan jika kamu bertelaga, berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat pada Rasul, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ayat yang lain. Juga dalam surah An-Nisa ayat 155 kata Allah, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam awal yang sudah terang baginya, Allah Taala akan masukkan ke dia dalam neraka. Nampak? Dalam surah Al-Ahzab antaranya, surah Al-Ahzab ayat 41 kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh yang baik kepada orang yang benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat. Mana kena ikut Rasulullah. Nampak? Itu prasyarat yang kedua. Pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kita mutabatul Rasul, kita follow the prophet, ikut Rasulullah dan mencontohi baginda dalam segala hal. Dan banyaklah perkara yang kita boleh contohi. Sebab itu kita kena belajar daripada satu masa kepada satu masa. Dan jika kita buat yang ini, insya-Allah Taala kita mudah-mudahan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Baik. Balik kepada ikut Nabi tadi, banyaklah perkara yang kita perlu amalkan. Dan sekiranya dalam hak ibadah ni banyak sunah-sunah Nabi SAW yang kita boleh amalkan. Dan antara juga yang kita sebut pada peringkat awal tadi ialah dengan menjaga wudu. Bila kita lihat sebahagian bila kita sebut tentang syurga, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada yang berlebih-lebihan sehingga kita pun tak mampu nak mengamalkannya. Sedangkan asas agama ialah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apa-apa yang disunahkan oleh baginda, jika kita mengamalkannya, maka kita boleh bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dan dalam konteks biasa, wudu umpamanya perkara yang paling mudah lah ya. Hatta kalau kita lihat amalan terbesar umat Islam ialah wudu. Sehingga Nabi SAW sebut dalam sunnah Tirmizi antaranya daripada Ali bin Abi Talib, kata Nabi, miftahul jannah as-salah wa miftahus salah at-tuhur. Anak kunci syurga ialah semayang. Nampak? Sebab itu kalau orang tak semayang, takut-takut dia tak boleh masuk syurga. Kerana anak kunci syurga ialah semayang. Wa miftahu as-salah at-tuhur. Manakala anak kunci kepada semayang itu adalah bersuci, yakni berwudu dan mandi wajib. Kalau kita tidak ada hadas besar, hanya ada hadas kecil, wuduk lah. Tapi kalau kita ada hadas besar, maka memadai dengan kita mandi wajib, menghilangkan hadas berkenaan. Dan bila kita membersihkan diri daripada hadas besar, dia sudah merangkumi hadas kecil ya, sama sekali. Baik, wuduk kita lihat. Rasulullah SAW amat menjaga wuduk. Ya. Dan Nabi SAW, baginda ada sebut antaranya dalam sunan Abi Dawud daripada Sauban. Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus salah wa la yuhafiz ala wudu illa mu'min. Kata Nabi, istaqimu, istiqamahlah kamu. Sentiasalah kamu di atas jalan kebaikan. Wa lan tuhsu, dan jangan kamu berkira-kira. Pasal amalan ni kadang-kadang tak banyak untuk kita kira. Kalau kita kira sikit sangat amalan kita. Wa'lamu anna khaira a'malikumus salah, ketahuilah bahawa sebaik-baik amalanmu ialah semayang. Walan yuhafiz ala wudu illa mu'min, dan tidaklah menjaga seseorang itu akan wudu melainkan dia adalah seorang yang mukmin. Nampak? Siapa yang jaga wudu, dia mukmin, kata Nabi SAW. Jaga wudu. Dan Nabi SAW sentiasa menjaga wudunya. Dan kalau kita lihat Bilal bin Abi Rabah, dalam kisah yang amat masyhur, saya kira semua orang tahu. Sementara bila kita belajar Isra' dan Mi'raj, bila Nabi naik ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Ini cerita yang benar. Termuat dalam hadis-hadis yang sahih dan amat maklum
di sisi orang-orang Islam kerana kesahihannya, because of it, authenticity. Mungkin banyak kisah-kisah yang dihidangkan kepada kita kadang-kadang tidak benar dan tidak berasas, malah ada yang direka-reka, tapi ini kisah yang benar. Sementara bila kita bercakap tentang syurga, kita kena cari akan authenticity atau kesahihan, kerana syurga ada perkara yang gaib dan tidak ada orang yang mengetahui perkara gaib melainkan menerusi wahyu, sama ada menerusi Al-Quran daripada Allah Ta'ala sendiri ataupun daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada hadis-hadis yang sahih. Dan kisah ini sahih. Bila Nabi naik ke syurga, Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Diriwayatkan dalam sahih Muslim dan sahih Bukhari tak silap saya. Dan dalam sunnah Abi Daud juga walaupun dengan beberapa lafaz yang tidak sama. Ala kulli hal Nabi tanya. Nabi kata pada Bilal bin Abi Rabah, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam fa inni sami'tu dufna alaika fil jannah. Wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Boleh tak engkau beritahu aku apakah amalan terbaik yang kau lakukan dalam Islam? Aku mendengar kedua tapak kakimu dalam syurga. Fa inni sami' dufna alaik bil jannah. Aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Nabi masa Isra' dan Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Ta'ala syurga dan dibawa masuk ke dalamnya. Betapa bertuahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dengar tapak kaki Bilal. Dalam riwayat yang lain, antara dalam sunnah Abi Daud daripada Abi Hurairah, kata Nabi, bima sabaktani al-jannah ya Bilal. Wahai Bilal, apakah yang menyebabkan engkau telah masuk syurga lebih dulu daripadaku? Maka Bilal pun jawab, ma'amiltu amalan arja' indi fil Islam. Aku tidak melakukan amalan-amalan yang aku anggap baiklah dalam Islam, melainkan inni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw nahar illa sallaitu rak'atain. Ataupun saya ambil riwayat Abi Daud, melainkan kata Bilal, ma sallaitu ma azantu qattun illa sallaitu rak'atain wa ma asabani hadasun illa tawaddatu indaha. Yang ni related dengan tajuk kita. Bilal kata, tidaklah aku azan melainkan aku sembahyang 2 rakaat. Bilal ni asal azan saja dia sembahyang 2 rakaat. Asal azan saja dia sembahyang 2 rakaat. Sebab itu sembahyang sebelum sembahyang fardu yang kita sebut sebagai qabliyah digalakkan di sisi majoriti dalam mana-mana sembahyang. Sembahyang Zuhur ada qabliyah, sembahyang Asar ada qabliyah, sembahyang Maghrib ada qabliyah, sembahyang Isyak ada qabliyah, sembahyang Subuh ada qabliyah. Cuma muakkad tak muakkad tu ulama khilaf dalam isu berkenaan. Tapi nak cerita ada sembahyang. Lepas azan kita boleh sembahyang. Muazzin boleh sembahyang, siapa saja boleh sembahyang. Dia kata aku tak azan melainkan aku sembahyang. Kemudian dia kata wa ma asabani hadasun illa tawaddatu indaha, dan aku tidak berhadas melainkan aku akan berwuduk pada waktu itu. Nampak? Sebab itu kita kata ingin ke syurga jagalah wudukmu. Tengok bagaimana Bilal bin Abi Rabah menjaga wuduk sehingga dia telah mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk syurga. Nabi tak masuk, dia dah masuk lah. Mana Nabi dengar dia kat dalam tu, dia dah masuk dulu pada Nabi je lah. Bima sabaqtanil jannah. Apa yang menyebabkan kamu masuk dulu syurga berbandingku, kata Nabi. Bila kata aku tidak berhadas melainkan aku akan berwuduk ketika itu. Mana bila sentiasa menjaga wuduk, maksudnya dia sentiasa dalam keadaan wuduk. Bukan jaga wuduk ni maksud dia dalam keadaan wuduk sampai tak kencing, tak berak ataupun tak kentut, nak kentut tahan aja tak boleh. Dia panggil hakim. Orang yang tahan kentut ni tak boleh. Nak kentut, tapi lepas tu ambil wuduk balik. Nak berak, orang panggil hakim. Istilahnya, tak silap saya, kalau nak kentut dia panggil hakim. Nak berak dia panggil hakim. Nak kencing, tapi selepas tu berwuduk baik. Sama juga jika kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Nak cerita, jangan kita hanya berwuduk ketika kita nak sembahyang, tapi all the times, anytime, anywhere. Dan bila kita beramal dengan amalan yang amat mudah itu, bukan susah nak wuduk ni kan. Kalau kita malah nak berwuduk secara sempurna, cukup dengan kita berwuduk yang wajib-wajib sahaja. Kalau kita malah nak berwuduk 3 kali, kita berwuduk sekali sahaja. Sebab Nabi pun buat secara berbeza-beza. Ada kalanya Nabi berwuduk sekali. Umpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas, tawadda'an Nabi marratan, Nabi wuduk sekali-sekali. Kadang-kadang Nabi wuduk 2 kali. Umpama yang diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Zaid, tawadda'an Nabi marratan. Dan kadang-kadang Nabi berwuduk sebanyak 3 kali menurut hadis-hadis yang sahih. Dan itulah yang paling afdal.
Jadi 3 kali. Tapi kalau nak wuduk sekali pun tidak ada halangan kalau itu lebih memudahkan kita. Sama juga. Kadang-kadang kita berwuduk setiap anggota kita. Complete. Tapi kadang-kadang kita berwuduk yang wajib-wajib sahaja. Malah ada riwayat umpamanya dalam Syarah Ma'anil Asar yang diriwayatkan oleh Imam Muttahawi dalam buku berkenaan, ada riwayat Ali bin Abi Talib, dia berwuduk. Kemudian dia berkata, hadza al-wudu liman lam yujnim. Hadza al-wudu macam mana? Dia kata inilah wudu bagi orang yang tidak berhadas. Maknanya dia tajdid wudu, bila dia tajdid, dia hanya berwudu perkara yang basic-basic saja, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, sapu kepala dan basuh kaki. Atau kalau kita lihat dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wudu ni yang wajib-wajib saja. Surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Taala sebut yang wajib-wajib saja. Walaupun ada khilaf lah ulama yang kata qomo pun wajib, masuk air ke hidung pun wajib. Ada lagi lah beberapa perkara wajib yang lain. Tapi saya kira majoriti mengatakan yang wajib dari sudut anggota yang 4 anggota itu saja. Mana kalau kita berwuduk sekadar 4 anggota wuduk. Kita tak basuh tangan. Kita tidak berqomah. Kita tidak masuk air ke dalam hidung. Kita tidak melakukan hak-hak ewa yang tidak diwajibkan yang lain. Takhlil atau seumpamanya. Saya kira sebagian ulama juga mengatakan ya sah wuduknya dan boleh kita amalkan. Jadi kalau tak nak buat secara sempurna, kita buat yang itu. Tapi lebih baik kita buat secara sempurna. Itu lebih digalakkan. Nak cerita kita jaga wuduk setiap masa, insya-Allah taala. Nampak? Dan bila kita beramal dengan sunnah Nabi ini, dia ada satu sunnah yang besar, menjaga wuduk. Maksudnya bila kita jaga wuduk, insya-Allah taala kita dapat bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat bila kita belajar dulu di peringkat perijazahan, the simplicity of Islam. Islam is simple. Islam itu mudah. Islam itu simple. Maksud kata mudah untuk kita amalkan. Nak bertakarrub kepada Allah ni kalau kita belajar dan beramal menerusi sunnah Nabi SAW, amalan baginda dan juga salafus salih. InsyaAllah ta'ala. Itulah yang dituntut kepada kita dan lebih mudah untuk kita beramal dan ada jaminan ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya menyeru kepada semua ahli jemaah kita dan siapa saja yang mendengar, supaya kita sentiasa dapat menjaga wuduk, beramal kepada kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan ikutilah orang kata apa, contoh teladan yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sentiasalah kita belajar daripada semasa ke semasa ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kehidupan kita di dunia baik dan di akhirat baik. Selebihnya kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak berdoa dan kita menjaga daripada melakukan perkara yang dilarang, insya-Allah taala. Jadi saya rasa mungkin sekadar itu dulu untuk perkongsian kita online pada malam ini. Tajuk yang simple, ringkas, namun saya kira amat signifikanlah dalam kehidupan kita, dalam pada kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Mungkin kita tidak boleh jadi yang terbaik, tapi kita boleh jadi yang baik. Dan tidak ada yang baik melainkan kita mengikuti apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, apa diajar oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup jugalah perkongsian kita pada malam ini. Mungkin kita berjumpa pada lain masa dengan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.